Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala kala sallallahu. Babu ma ja'a fi wad'i rukbatain qabla yadain fi sujud. Bab datang ni menyatakan hadis menghantarkan dua lutut dahulu daripada dua tangan pada sujud. Ya. Dia kita nak sujud tu kafiat sebenarnya apa? Hantar dua lutut dulu. Lutut kemudian barulah tangan kita. Ya. Kecuali ada hadis, ada juga yang tangan dulu. Itu bila ulama kaji, hadis tu ada kendian. Maknanya usia Nabi dah penghujung di usia Nabi. Mana orang tua kan bila semayang kadang-kadang tu tangan dulu. Kan? Itu maknanya dia dah uzur. Jadi ada dua keadaan. Maknanya di sini menunjukkan bahawa keadaan biasanya lutut dulu kemudian bawah. Itu step dia lah. Tetapi kira saudaraku, bermula turun sujud itu ada kelakuan yang terafdal. Apa ni? Kaedah kita bila afdal apa makna dia? Al-afdaliyah la taqtadil wujub. Keadaan afdal itu tidak mengendaki wajib. Ya, afdal mana tak sampai peringkat wajib. Terlebih utama. Kalau wajib dia lain, sebab tu al-afdaliyah la taqtadil wujub. Tengok ibaratnya. Bila benda tu afdal bermakna dia bukan sampai taraf wajib. Tu dia. Dan lebih bagus pada paham ulama mazhab kita Syafi'i, yakni dengan menghantarkan lutut lebih dahulu daripada menghantarkan tangan dan muka ke bumi. Dan kelakuan demikian lebih menyenangkan bagi seorang yang sembahyang. Ya. Jika kau sembahyang betul, lututlah satu ke senang turun. Tetapi jikalau menungkum dengan menghantarkan tangan lebih dahulu daripada dua lutut, maka itu berat sedikit pekerjaannya, tetapi pada mazhab Maliki dengan demikian lebih afdal. Tengok tu. Ada perbezaan. Bagi hukum ni panggil hukum apa ni? Hukum ijtihadi. Ya, benda ni hukum ijtihadi. Mana yang masuk dalam ruang ijtihad? Dia ada dua, satu ijtihad, satu qat'i. Bila qat'i macam sembahyang wajib 5 waktu, tu bukan ijtihad, itu nas qata', putus. Ada sini ada ruang perbincangan, sebab dengan hadis-hadis ni mereka akan bincang. Jadi berlakunya kekhilapan pandangan dalam letak hukum tu bukan sesuka ulama. Ya, mereka buat semua ada masing-masing hujah. Ya, berarti segi kepahaman. Kadang hadis yang sama sahih, tapi kepahaman pula ada berbeza dengan sebab asbabul khilaf ni. Dia banyak dan asbabul. Kalau kita mengaji 4 mazhab, dia ada asbabul khilaf. Contoh dia, ya, iaitulah huruf tu sebab silap. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tu sah dengan niat. Maka ba pada binniyat tu ba apa? Al-ba. Situ je pun silap. Makna harfi. Kalau mazhab Syafi'i kita ba dia pakai lil musahabah. Kalau mazhab lain dia pakai ba dengan makna sababiyah. Ya, sungguhnya sah amal dengan sebab niat. Maka sebab, ya, dengan amal tadi jadi niat dipanggil sebab. Makan sebab, kenyang kendian. Bermakna apa? Niat dulu dengan musabab. Dan niat dulu kemudian dah buat. Sebab tu dia boleh niat luar semayang. Ya, dia jalan-jalan masuk pintu dia niat semayang lah dia. Kalau kita tu bukan niat lagi, kita panggil azam. Ya, itu biasa situ tempat khilaf. Ya. Kalau Imam Syafi'i dia pakai limu sahabah, kena iktiran serentak. Sebab dia takwil ke makna niat apa? Qasdu syai' muqtarinan, kena iktiran, qasad suatu serta dengan perbuatan. Itu dia. Ya, kalau mazhab lain apa makna niat? Ialah iradatu fi'lul khair. Ya, kita nak buat perbuatan baik tu niat tu. Kita tu belum lagi niat, tu buat azam atau dipanggil hajiz. Ya, banyak peringkat-peringkat tu. Habis. Di sini makna ada kekhilapan. Berarti dalam mazhab Malik di sini afdal. Dia turun tu tangan mengangkat tu, mungkin nampak lebih hina. Macam tu. Orang tu semayang macam tu. Dia nak rokok mengangkat gitu. Dia tak letak lutut dulu kan. Tu. Jadi keadaan tu nampak lebih menghinakan dia. Maka masing-masing hujah. Jadi mana sini tengok dibahas ni. Tapi pada mazhab Malik yang demikian tu afdal. Mana turunkan tangan lu mengungkuk. Kerana menampakkan lebih tawaduk. Tu. Ya, macam orang mengangkat begitu. Nampak menghinakan diri. Itu hujah dia. Dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam tu semayang kan. Orang muda macam sojar dia kan.
Kalau tu kan mengangkat gitu. Kan nampak menghinakan diri. Imam Malik dia hujah kau tu pula. Masing-masing ada hujah dia. Maka bagi tiap-tiap mazhab ada masing-masing dengan dalil dan hujahnya, ya. Maka hukum ini dipanggil apa? Hukum ijtihadi. Hukum dalam bentuk ijtihad. Ada pun dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawasanya sunat kita hantar lutut dulu, itu zahirun, dalil dia terang, seperti hadis yang dikeluarkan dia oleh Tirmizi dengan katanya apa? Anwa'il hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Anwa'il ibni Hujrin qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayhi wa iza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis hasan gharib. Diriwayatkan daripada Wa'il Ibnu Hujr. Ibnu Hujr katanya telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang, iaitu apabila sujud ia menghantar ia akan dua lututnya dahulu daripada dua tangan. Mana hadis yang bagi zahir terang. Maka bila sudah turun lutut dahulu, maka ia pun meletakkan tangannya langsung ke sujud. Itu cara yang biasa kita buat lah, kan? Maknanya kita memahami yang kita buat tu adalah bersumberkan nas dia. Ini nas dia. Ya. Kita banyak belajar buat dia. Kan ulama kupas nas kita tak cari. Yang kita cari pun nas dia. Kan. Bila setengah orang dia nak sedap, dia kena ada nas. Tu semayang tu kita siapkan. Kan. Semayang apa masuk kena tahara. Mana buat tahara? Mana hadis dia? Buat tahara. Apalah. Kan. Bawa waktu, mana hadis dia bawa waktu? Nas-nas tu. Sampai semayang, rukun-rukun semua ada nas. Itu lebih kemas. Kalau tuan-tuan rajin buat satu buku, dan mana adik-adik kita belajar tu buku kan, daripada awal start semayang, kita masuk waktu, mana nas kata masuk waktu, ni ayat ni hadis ni, ya, menghadap kiblat, mana nas dia, ni ayat ni hadis ni. Bawa kemas sikit kan, bawa ringkas-ringkas buat. Duduk petang-petang menghafal kan, bawa steady sikit. Dulu apa lagu keling kan. Lagi ustaz nak nilai hadis, nak mati kan. Menghafal hadis Rasulullah SAW, dekatkan diri dengan baginda SAW. Elok kan, bila bercakap tu ada hujah, bawa kemas. Kalau tak ada pun tak apa, kita tahu dah benda ni memang ada hujah dalam kitab. Bila orang tanya mana nas dalam kitab, macam tu je awak senang. Kan, dia tak hafal, dalam kitab ada kata. Ataupun buat nota macam ni, dia tak boleh hafal. Hujan ni dalam kitab ni muka surat ni bagi sekian. Wah, lagi nak nak baca tak tahu kan, sebut dia. Wah, andal juga kau dia. Wa iza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan apabila bangun Rasulullah SAW, ya, kerana berdiri tadi lepas sujud nak bangun, mengangkat dia akan dua tangan dia dahulu daripada lutut. Mana tangan tu? Kemudian apabila dia angkat lutut dahulu, nas saya tampaklah rupa punggungnya, pungkurnya dahulu betul berdiri, mana nonggeng gitu kan. Jadi mana semua yang kita buat tu kena dah tu dengan hadis. Semua ni terangkan. Cuma ada sedikit kekhilafan di kalangan ulama ikhtilaf. Maka yang demikian itu hudur nampak menonggeng. Rupa kelakuan semayang, sah semayang dia, tapi kurang. Dan kepayahan pula pada orang yang mengerjakannya, nampak ya, sungguh susah apa. Itu di antara itu. Habis. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, satu bab lagi. Masalah 357, sujud dan kelakuan. Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang dibentangkan ni dalam masalah 356, itulah di sisi kebanyakan daripada ahli ilmi memikir mereka itu akan bahawa dihantarkan oleh seorang itu akan lutut dahulu daripada dua tangan. Letak lutut dulu, kemudian baru tangan. Dan apabila bangun berdiri mengangkat akan tangan dahulu daripada dua lututnya. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan aku suka bahawa memulakan mengucap takbir hal keadaannya berdiri.
Ya, dan turun tunduk di dalamnya hal keadaannya sujud. Kemudian mula-mula barang dihantarkan atas bumi daripadanya ialah dua lututnya. Sini kita punya mahal terjemah sini nak. Kemudian kedua tangannya, kemudian muka. Mana kita hantar lutut, kemudian tangan, kemudian muka. Itu yang terbaik. Kemudian zikir takbir tu biar fit tu satu rukun ke rukun yang ada renggang. Itu yang terbaik. Dan jika dihantarkan muka dahulu daripada dua tangannya atau dua tangan dahulu daripada lutut, dihantar lutut kemudian tak hantar tangan muka lututnya, boleh juga, tapi kurang lah. Tiada aku suka demikian. Ya, dia tak kata ulang. Mana kalau tak ulang maknanya sembahyang tu sah. Dan tiada ulang sembahyang, mana sah dah tu. Dan tiada sujud sahwi, mana bukan sujud kesalahan silap yang berat. Ya, itulah sujud sahwi biasanya apa? Sunat abad, ataupun dia mengerjakan benda yang batalkan sembahyang tapi terlupa. Ya, itu semua bila ingat sunat ditampal balik dengan sujud sahwi. Kemudian kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan sujud seorang itu atas 7 anggota mukanya. Kemudian 2 tapak tangan, ada 3, dia lutut 5, dan huluan 2 tumit, mana kaki dia 7 tu. Ada suruh aku sujud, dalam hadis Nabi kata apa? Bisa mati azum, dengan 7 tulang. Ya, 7 tulang itulah kepala, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki tu, anak jari tu. Itu dia antara sujud. Habis. Kemudian masalah sujud dan kesempurnaan. Bermula kesempurnaan fardu sujud dan sunat itulah bahawa sujud seorang atas dahi. Mana dahi jangan berlapik. Kalau berlapik tak sah sujud. Betul, kadang-kadang dia pakai kopiah apa kemari, atau serban ke tutup, ataupun terkung tutup kemari. Ya, jadi sujud atas benda yang lain. Dan benda tu bergerak dengan gerak kita, maka batal sembahyang. Kalau dia tak gerak tak apa. Ya, misalnya dia pakai bukan serban, dia punya ekor tu 3 depa. Dia buang kat depan tu. Kemudian dia sujud atas ekor serban dia bangun, bergerak tak? Tak bergerak okey. Ya, kalau ekor pendek depan kita sujud, kita gerak dengan gerak kita tu tak memada sujud. Itu sujud lain. Perempuan pula kain telekong kan. Kerana kain telekong yang belah atas tu pergi ke depan, dia sujud, bila dia bangun bergerak, tak boleh. Jadi kalau kain telekong yang bawah tu, tu tak bergerak tak apa. Ya. Perempuan dulu biasa buat kain telekong macam kaum kan, dia jahit bawah. Ya, kain telekong tu dia jahit bawah, je senang. Bila sujud kan tak terbuka orang. Jadi panjang dibuat tu ke depan, misalnya dia sujud. Maksudnya sujud atas benda yang jangan kita tanggung. Kalau kita tanggung, jangan bergerak dengan gerak kita. Kemudian jangan berlapik. Ya, kalau berlapik misalnya dia sujud, dia lekat benda lain dulu. Contohnya macam seorang dulu kan, ada cerita seorang salih ulama kan, dahsyat dia orang susah, dia mengaji pondok. Jadi bila cuti dia ambil upah menari getah. Bila menari getah tu sembahyang duha tu dalam apa? Dalam kok getah. Jadi kok getah bila sembahyang duha pagi dia ada embun kan. Kat daun tu ada embun tu. Akan berlaku dia nak sujud, pap dia lekat dulu. Itu dia buat jaga, dia kata. Kalau sembahyang gitu, kalau dan tape dah lekat dulu baru kita sujud, bermakna sujud kita sudah bertampal dengan benda lain. Dia tak nak biar bersih betul, jangan ada halangan, biar kena. Itu maksudnya. Dan jika sujud seorang atas dahinya ketiadaan hidungnya, dahi saja, hidung tak kena, nasaya aku makruhkan. Dia elok letak hidung kemudian dahi. Yang dikit ialah dah dahi, sebab 7 anggota je. Kalau masuk hidung dah 8 dalam hadis. Dan memadai dia kerana bahawasanya dahi itu tempat sujud, bukan hidung. Tapi eloknya dia lalu dengan hidung, kalau boleh sekali lah hidung dengan tu. Kalau orang Arab mungkin nampak hidung mancung, kalau orang Melayu hidung kepek. Dia sujud hidung tak jejak. Tapi yang dia nak ialah hidung. Kemudian babu majah api sujud yang ala jabahah wal anf. Wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.